umrah mungkin tidak menjadi satu masalah bagi mereka. Tapi mungkin ada yang baru, jadi saya sekadar ulang balik, anda akan mengerjakan ibadah umrah insya-Allah. Seperti kita sedia maklum bahawa umrah dalam segi bahasanya, sebenarnya umrah ni dia balik kampung. Balik kampung. Kenapa balik kampung ya? Jadi Nabi SAW dulu kita dah biasa haji. Jarang kita dengar orang pergi umrah. Bila mula start umrah ni, saya ingat saya join travel agent 1985. Tapi awal 90-an sudah mula jemaah dia yang pergi umrah. Sebelum tu semua haji. Jadi lama kelamaan 90, 2000 sampai sekarang menjadi satu trend. Alhamdulillah. Mungkin rezeki yang Allah bagi kepada jamaah sekalian. Dan di antara ni juga kerana apa? Kerana kuota haji yang begitu lama nak tunggu. Ustaz, saya dah daftar 10 tahun lepas. Agak-agak bila tahun-tahun lepas. Apa informasi yang saya dapat? Haji yang nak berlaku ni, mungkin jamaah yang daftar 2015 agaknya. Jadi bila daftar, saya daftar itu 2020. 2020 tidur dululah. Nunggu kuota haji ni, Masya Allah, satu orang lama. Jadi umrah ni ketika Nabi SAW, kita sedia maklum Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun berada di Mekah, kemudian 10 tahun meneruskan dakwah tersebut di Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat melahirkan beliau, yang melahirkan sahabat-sahabat. Tahun ke-6 ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, Allah memperlihatkan Nabi dalam mimpinya bahawa di antara ayat-ayat suci Al-Quran menangkap bahawa kamu akan masuk ke Mekah dalam keadaan aman, tenteram, bercukur, bergunting rambut-rambut mereka dan tidak merasa takut dalam keadaan aman. Jadi mimpi Nabi beritahu kepada orang Madinah dan begitu juga sahabat-sahabat. Jadi mereka dengar, oh kita akan masuk Mekah dalam keadaan aman. Kalau gitu bolehlah kita pergi Mekah lah. Jadi mereka ni menggesa Nabi supaya bawalah kami ni semua masuk Mekah. Kerana 6 tahun dia tinggalkan Baitullah. Itu saat tentulah rindu kepada Baitullah begitu mendebal dalam jiwa-jiwa mereka. Ialah kampung yang melahirkan mereka, membesar. Bahkan ada lagi antara mereka yang mempunyai saudara mara yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Nabi kata kalau begitu baik. Baik. Nabi pun suruh apa? Buatlah persiapan. Nabi kata buat persiapan. Nabi bawa semua rombongan ni yang akhirnya terkumpul lebih kurang 1,000 jamaah. Ramailah 1,000. Kata okey, buat persiapan. Nabi bawa mereka semua. Nabi pesan pada mereka bawa dulu pakaian yang tidak berjahit, maknanya eran yang para jamaah akan pakai. Jamaah wanita yang menutup aurat, tertutup muka dan tertutup tapak tangan. Dan Nabi pesan juga bawa binatang sembelihan. Yang selalunya sahabat-sahabat ni bila Nabi cakap buat tubat ni, mereka tak tanya tau kenapa tak ada tanya kenapa. Kita ni nak pergi Mekah, kenapa nak bawa binatang sembelihan? Tapi tak tanyalah, kerana itu keadaan orang sahabat-sahabat Nabi bila disuruh pasal perkara mereka cuma cakap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi Nabi bawa mereka ni di satu tempat yang dinamakan Wadi Aqiq. Wadi ni lembah Aqiq, biasa kita dengar betul Aqiq kan. Okay. Sampai situ Nabi kata okey, buat persiapan mandi sunat ihram. Dan mandi sunat ihram, kemudian jamaah lelaki disuruh pakai pakaian yang tidak berjahit gulai. Jamaah wanita juga ada beberapa jamaah wanita yang ikut serta. Dan di situ Nabi suruh mandi, kemudian Nabi suruh sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Makanya kita di antara persiapan kita ni, kita bawa jemaah kalau dari Madinah, mikatnya di Bir Ali. Di situ anda akan dapat suasananya yang mungkin pertama kali dapat melihat Wadi Aqiq. Kemudian seterusnya Nabi bawalah rombongan ini sampai ke Mekah. Belum sampai Mekah lagi, tertahan di satu tempat yang nama Hudaibiyah. Maka di situ tak dapat buat umrah. Walaupun dah jatuhkan ihram dan niat dan mandi dah apa semua, sampai dah biar tak jadi nak balik.
Jadi tertahanlah, cerita pendekkan cerita tertahan. Jadi bila dah tertahan ni nak keluar ihram macam mana? Maka kita dalam ihram tu pantang larangnya, kemudian nak keluarnya bila macam mana? Kemudian kena sembelih seekor kambing sebagai dam kerana tak dapat buat ihram. Jadi nanti sebenarnya ni kita sambung. Jadi maknanya umrah ni asalnya adalah balik kampung. Kita nak balik kampung, kita nak balik kampung, tapi kampung saya bukan di Mekah. Kampung saya di, kalau ikut arwah-arwah mak bapak saya, itu orang Banjarmasin. Jadi kita balik kampung kat mana? Balik kampung Banjar. Mungkin anda orang Jawa balik kampung Jawa, ya. Jadi kenapa kita nak merangkap balik kampung? Kita keringat satu peristiwa di mana Nabi Adam alaihissalam, kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah, Nabi Adam alaihissalam apabila dia kisah dari lahir, Allah cipta di syurga, kemudian diturunkan di muka bumi, ya, kerana melanggar salah satu perintah Allah SWT, maka Allah panggil Nabi Adam beserta malaikat Jibril di satu kawasan di bumi Arafah. Bumi Arafah ini ada satu lembah yang dipanggil Wadi Nu'man, lembah Nu'man. Di situ Allah perintahkan Nabi Adam, itu manusia belum lahir kecuali Nabi Adam. Nabi Adam diperintahkan supaya memukul punggung di sebelah kanan dan kiri. Apabila dia tepuk punggung kanan, keluar zuriat semua. Manusia yang belum lahir ketika itu keluar. Tepuk sebelah kiri, manusia semua yang lahir di sebelah kiri keluar. Jadi kita ni semua dah keluar dah dari awal lagi. Kampung kita di mana? Di Arafah. Di mana? Di Wadi Nu'man. Kemudian sudah dikeluarkan manusia ketika itu yang belum lahir lagi di bumi yang nyata ni. Allah kumpulkan mereka, kemudian mengambil penyaksian. Dan Allah berkata kepada mereka semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita semua menjawab bala. Yes, betul. Kita semua dah habis saksi dah. Baik yang keluar daripada punggung kanan maupun yang keluar daripada punggung kiri. Selepas dari ambil penyaksian kita semua, maka kita dikembalikan semula ke tempat masing-masing. Jadi alhamdulillah, riwayat mengatakan yang keluar daripada punggung kanan adalah yang beriman kepada Allah SWT. Dan mereka-mereka yang lahir di muka bumi yang tidak beriman kerana mereka terlupa kerana sudah lama dan sebagainya, maka mereka ini dikatakan keluar semula mengikut punggung kiri. Jadi alhamdulillah kita di sini menjadi saksi bahawa sebenarnya kita pernah berada di bumi Arab. Jadi kita di umrah ni sebenarnya balik kampung, ya. Baik, alhamdulillah. Jadi pekerjaan pertama yang para jemaah lakukan umrah. Jadi umrah ni kita tengok ada 5 rukun kat sini, ya. Niat, tawaf, sa'i, serta tahallul. Keempat, pertama niat serta ihram. Jadi nak berumrah ni tentu kita kena niat, tapi serta ihram, niat ihram ni. Jadi kita akan lihat ni, niat ihram, maknanya niat ihram menghalal. Sebelum bezanya antara orang umrah dengan tak orang umrah ni, orang umrah ni bila dia dah niat dan ihram, dia haram melakukan perkara-perkara yang halal sebelum tu. Makanya dipanggil ihram. Ada dua makna. Ihram pakaian, ihram diharamkan melakukan perkara-perkara yang sebelum tu boleh buat, lepas tu tak boleh buat. Kemudian orang yang berumrah ni dia mesti tawaf, iaitu dia mengelilingi Baitullah. Yang mengerjakan umrah dia mesti sa'i, berjalan di antara bukit Safa dan Sina, berjalan di antara bukit Safa dan Marwah. Keempat, dia kena selepas tu dia kena tahallul. Tahallul artinya buat satu perkara yang boleh menghalalkan balik perkara-perkara yang haram dilakukan ketika berada dalam ihram. Kan? Waktu ni macam mana tahallulnya berlaku begini? Bila Nabi SAW dapati bahawa tak dapat buat umrah semua, kan? Tertahan di Hudaybiyah, Nabi pun termenung. Ini dah jatuh niat, dah pakai ihram, nak keluar ihram macam mana? Pasal tak boleh bawa umrah. Jadi perintah Allah turun, memerintahkan bahawa mereka ni kena
menyembelih seekor kambing sebagai jam, tak boleh buat umrah, dan memotong kepala atau bergunting atau bercukur untuk keluar daripada ihram tersebut. Jadi Nabi pun tertentulah ketika itu sahabat-sahabat orang-orang Madinah yang ikut rombongan marah. Kenapa marah? Pertama, dah datang jauh-jauh, tak dapat buat umrah. Ya. Kalau mungkin anda dengar cerita-cerita waktu kat Singapura, jangan dekat mana-mana Singapura, ada jamaah yang dah buat kenduri kendara. Pernah tak berlaku? Tiba-tiba visa haji tak keluar. Saya dapat calling daripada kawan di Kelantan, Terengganu. Ustaz, itu dah tombang lembu, dia bilang. Bukan kambing, dia tombang lembu, istilah dia tombang. Kalau buat kenduri Ustaz, visa tak keluar. Kemudian dapat call dan sebagainya. Siapa nak tanggung dosa saya ni, ha? Oh, saya tak dapat ni dan sebagainya. Tak dapat haji, tak buat haji, visa tak keluar tahun tersebut. Saya rasa mungkin pada jamaah dengar cerita tersebut, di mana jamaah Singapura sepatutnya 3,000 berangkat, kan? Tiba-tiba 1,000 lebih je, 1,000 lebih tak dapat visa, tak keluar. Orang telefon, siapa nak tanggung dosa dan sebagainya, siapa nak tanggung dosa. Akhirnya ini sudah ketentuan Allah SWT. Bukan berlaku pada kita saja, zaman Nabi dah berlaku. Kita belum pakai ihram, Allah baru kenduri je. Tapi orang dah salam-salam kita, tak kena kasih balik Ustaz. Tapi macam mana tu? Kira sedekah je lah, orang pun ikhlas kan. Tapi zaman Nabi dah ihram, dah hapus semua dah. Dah ihram, dah hapus semua. Jadi bila diperintahkan begitu, Nabi agak termenung. Terperanjat lah kan. Kalau beritahu, kita tengah marah-marah ni, tiba-tiba nak kena sembelih kambing tu, nak potong rambut. Tapi bila Nabi termenung, salah seorang Nabi ketika itu yang bersama dengan Nabi Ummu Salamah ketika itu. Nabi ni dia sedia maklum, isterinya ramai. Tapi bila nak musafir tu, dia akan pilih siapa yang boleh ikut dia. Dia bukan main suka, tak suka dengan dia ni, dia bawa aku, dia tak bawa. Tak, Nabi undi kalau nak ke mana-mana. Jadi hari tersebut jatuh pada Ummu Salamah. Jadi bila Nabi bagi tahu, Ummu Salamah tengok Nabi mukanya sedih. Kenapa sedih ya Rasulullah? Nabi kata Allah perintahkan sekian. Tapi kalau orang tengah marah ni kan, bila orang tengah marah ni, kau suruh apa pun, dan tak boleh buat apa. Jadi Ummu Salamah kata, tak apa Rasulullah, kalau begitu kamu buat apa yang patut, InsyaAllah mereka akan ikut. Jadi Nabi pun kita beli ekor kambing untuk bayar dam, denda. Kemudian seterusnya Nabi pun minta salah seorang daripada sahabat mencukurkan rambut beliau. Jadi bila lihat dulu sahabat-sahabat, tengok orang-orang tengok, mereka pun buatlah apa yang Nabi buat, tak payah nak perintahkan dah. Jadi kita nak keluar daripada ihram umrah dengan bertahallul, bercukur ataupun bergunting. Mesti rambut yang berada di kepala. Dan kelima, kita lakukan dengan tertib. Baik. Kemudian, okey. Sekarang saya ulang balik, ingat kalau umrah, anda tak perlu khawatir luas ya. Rukun yang kita gariskan, niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Lafaznya kita boleh lafazkan nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Tak ada bahasa Melayu ke? Kita pun sebutlah saja aku menunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu secara lafaz. Tapi cukup dalam hati dah cukup dah. Ya? Kalau kita rasa nak lafaz tu panjang sangat, kita cakap aku nak buat umrah. Cukup ke? Cukup. Kan niat khasat dalam hati. Cuma disunatkan kita untuk melafazkan, dalam mazhab Syafi'i ini sunat melafazkan dan menentukan takkid. Kita takkidkan dia, nak buat umrah okey. Kemudian kita takkidkan dia. Jadi maknanya kita tahu nak buat umrah. Jadi alhamdulillah boleh. Kalau kita ada bayi, kanak-kanak macam mana yang tak boleh nak lafazkan, saya bawa bayi. Jadi kita dah niat untuk diri sendiri, baru kita niatkan untuk bayi yang kita bawa.
atau anak yang kita bawa yang belum lagi boleh bercakap. Kena niatkan. Tak boleh tidak niatkan, ya. Okey. Sebelum para jamaah nak pastikan mereka jatuhkan niat, alhamdulillah biasanya kita akan bagi tahu sebelum nak berangkat ke miqat, jamaah okey, kita akan berangkat hari ini jam 2:30 petang. Jadi anda buat persiapan mandi sunat ihram, kalau ikut sunnah Nabi dekat miqat. Tapi kita tak tahu miqat ni lah orang ramai dan sebagainya, maka kita kata dengan jamaah, anda lakukan di hotel sudah cukup. Buat persiapan mandi sunat ihram, pakai ihram dan sebagainya. Jamaah wanita juga begitu. Barulah kita bawa jamaah ni jatuh niat di miqat. Jadi anda tidaklah nak tukar. Nanti Ustaz, saya nak tukar dekat miqat Bir Ali. Jangan. Tukar miqat Bir Ali tu orang terlalu ramai. Sekarang ni masih lagi dalam construction. Sikit-sikit tanda dibersihkan dan sebagainya. Jadi mungkin musim janji lewat. Kita nak kalau boleh paling lewat setengah jam atau 40 minit, jangan lama-lama sangat. Jadi bila tu anda dah siap, senang dah di hotel dah. Terus sampai saja sana, kita pun beritahu jamaah, okey, saya buat sunat ihram, membayar sunat ihram 2 rakaat. Okey. Siap dengan wuduk lah. Baik. Okay. Ini semua adalah sunat-sunat. Sebaik saja berniat. Bila anda dah niat, disunatkan bertalbiyah lah. Talbiyah ni adalah talbiyah, merupakan lafaz yang kita ucapkan apabila para jamaah berada dalam ihram. Dia terangkan talbiyah ni dia bila anda sudah jatuh niat, baru confident anda adalah duyufur rahman. Memang anda dipanggil oleh Allah SWT. Maka anda lafazkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku menyahut seruanmu ya Allah. Jadi maknanya selagi belum jatuh niat tu, selagi itulah kita masih belum lagi tak confident, kita tak buat apa yang patut. Kerana dia adalah sesuatu yang memang diundang oleh Allah SWT sebagai tamu Allah. Dan bila dah jatuh niat, jamaah terus jaga pantang larang dalam ihram. Tidak boleh lagi lakukan, nanti kita akan serahkan. Kalau badal umrah ni, biasa nanti kita akan menulis umrah yang pertama selalu kita akan buat untuk diri sendiri. Ni badal umrah untuk kalau misalnya anda selepas umrah pertama. Kerana umrah pertama bagi yang pertama kali wajib. Anda tak boleh badalkan umrah untuk seorang dulu kecuali untuk diri anda dahulu. Jadi first umrah mesti untuk diri sendiri. Bagi yang dah pertama. Tapi bagi saya yang dah pernah ke umrah, atau mungkin ada jamaah dah pernah dulu buat umrah, jadi umrah yang dilakukan sekarang merupakan umrah sunat sahaja. Jadi dia nak buat untuk badal sama boleh. Badal artinya kita bikin untuk seseorang, sama ada arwah ibu, mungkin arwah bapa kita, ataupun ada keluarga kita yang sakit dengan tidak ada harapan untuk sembuh. Boleh kita buatkan dipanggil badal umrah. Cuma satu orang satu niat saja. Kalau saya nak buat badal untuk si fulan, saya tak boleh buat untuk umrah diri saya. Saya sebut saja aku mengerjakan umrah untuk si fulan, fulana ke, kemudian dan seterusnya saya buat apa yang dibuat oleh mereka-mereka yang buat umrah, tawaf, sa'i, ta'alun, tertib. Disarankan juga bersyarat bila jatuhkan niat. Dulu waktu zaman COVID, semua kita letakkan syarat. Pasal kita tak tahu keadaan sampai Mekah, sama ada Kaabah ditutup ke, tak boleh berumrah ke dan sebagainya. Jadi maka kita letakkan syarat. Sekarang ni dah tak ada COVID. Takkan saya letak syarat. Masih lagi dibolehkan sekiranya kebanyakan selalu kita sarankan pada jamaah wanita yang masih lagi boleh kedatangan uzur. Uzur syar'i. Haid, ya. Okey. Mungkin ada kalau anda nak berangkat daripada Madinah menuju ke Mekah hari tersebut. Rasa ni anytime uzur. Tak confident. Okeylah. Kalau begitu anda tahu diri sendiri, anda letakkan syarat. Okey. Jamaah wanita, saya tak confident lah Ustaz. You ada apa uzur? Jamaah wanita, okey, mungkin ada uzur. Tapi jamaah lelaki ada uzur tak? Secara umum, takut Ustaz tu uzur. Uzur apa? Tak ada. Kalau ada di antara jamaah yang mungkin
memang dia sakit, sakit jantung ke, mungkin dia dah tahu keadaan diri dia ketika hari tersebut nak berangkat tu dia terlalu sangat tak kuat, sangat lemah, maka dia boleh meletakkan syarat. Jadi bila hari yang anda nak jatuhkan niat tu, kita sama-sama mengetahui semua, anda kena tahulah diri masing-masing, ya. Jadi anda kata, Ustaz, saya hari ni agak rasa macam badan nak menggigil, Ustaz. Badan menggigil tak apa, menggigil je. Agak mungkin nak pergi bayi tulang gigil, maksudnya tak apa. Tapi jangan sesuatu yang anda memang berpenyakit, ya. Kerana kalau dah jatuhkan niat, kalau letakkan syarat, kerana kalau kita dah jatuhkan niat sampai Mekah anda uzur, kira jamaah wanita itu dia uzur sampai Mekah, dia akan gugur secara automatik umrah dia. Jadi tak perlu dia kena bayar dam dan sebagainya. Dan dia tunggu bersih, baru dia akan boleh melakukan umrah lagi. Tapi kalau tidak letakkan syarat, maka dia akan sentiasa berada dalam ihram sehinggalah dia bersih, mandi bersih dan sebagainya, baru dia boleh laksanakan ibadah yang lain seperti tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Okey. Tapi hanya dilakukan pada umrah saja, jangan haji. Haji ada uzur, masih boleh jatuhkan niat. Kerana haji selain tawaf, anda boleh pergi wukuf di padang Arafah, anda boleh melontar dalam keadaan uzur, anda boleh berada di Mina dan sebagainya, bermalam di Muzdalifah, uzur pun tak apa, kecuali tidak boleh tawaf dan sudah tentu tidak boleh solat. Jadi anda kena ingat. Ini biasalah sebelum kita buat persiapan, saya tak ulangkan balik. Persiapan kita setiap Jumaat bagi jamaah lelaki apa dia buat? Potong kuku, bersih itu bersih ni kan. Jadi menjadi satu perkara sunnah. Dalam Islam ni memang satu perkara-perkara ni merupakan perkara sunnah yang perlu dilakukan oleh para jamaah, especially yang nak solat Jumaat. Jemaah wanita dia tak solat Jumaat, maka dia solat di rumah, dia tak perlu buat perkara ni. Kalau nak buat pun tak ada jadi masalah bagi mereka. Cuma saya nak share di sini, memakai bau-bauan di tubuh saja tidak boleh pakai ihram. Jadi bila kita hari tersebut tu, anda pastikan wangi-wangi sikit kan. Nanti kita nak balik rumah Allah ni, mestilah wangi-wangi sikit Okey, sapu lah apa yang patut spray satu badan spray. Tak apa, tapi jangan spray di kain ihram. Kerana kain ihram tu bila anda pakai okey lagi. Bahkan anda pakai ihram, anda spray okey. Tapi bila anda tanggalkan ihram tersebut pergi tandas dan sebagainya, kemudian pakai semula. Kalau kain ihram tu masih wangi lagi, tak boleh dipakai. Kerana mengandungi minyak wangi. Jadi tak boleh pakai. Begitu juga selendang. Jemaah wanita buat wangi-wangian ni, kan jemaah wanita bila wangi-wangi dia ada hukum, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram sekiranya wangi. Tapi ada busuk baik wangi kan. Betul? Kita nak balik rumah Allah, kita wangi sikit-sikit syarat kita tak apalah ya. Jangan seperti satu badan saja maksudnya. Jangan anda keluar nanti Arab tu wangi sangat, sangat jeling dia. Tapi syarat-syarat okeylah. Kan patut-patut bolehlah insya-Allah, yang tidak boleh menimbulkan fitnah. Kerana wanita ni dia sudah tentulah maka Nabi kata aurah wanita ni ketika Nabi masuk rumah Sayyidatina, Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah ketika itu. Bila Nabi masuk, ada di dalamnya Asma binti Abu Bakar. Siapa tu Asma? Asma ni dia anak Abu Bakar, tapi dia kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Bila Nabi nampak Asma kat dalam, Nabi terus palingkan muka. Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, jika wanita itu sudah balik, yang boleh dilihat muka, Nabi tunjukkan muka dan kedua tapak tangan. Itulah maka jatuh hukumnya aurat wanita ini adalah muka, yang tidak dikira muka dan kedua tapak tangan saja. Okey. Begitu. Tapi ada hadis yang mengatakan dilarang wanita berwangi-wangi sekiranya boleh menimbulkan fitnah. Jadi itu tak apalah, ada tahulah, ada syarat-syarat saja Okey. Dan kalau perhiasan yang boleh digunakan yang di aurat sajalah, yang bukan aurat lah, perhiasan dan sebagainya. Tapi dalam era ni yang wanita kena tahulah apa yang boleh, apa capit dan sebagainya. Kalau jamaah nanti di sana lepasnya
umrah, especially jamaah ini saya kan sebagai tahu jamaah Singapura masih lagi bila umrah dia orang bila pergi solat, pergi apa semua masih lagi tertib ya. Jamaah Singapura rata-rata lah. Tapi kalau anda jangan terperanjat. Kalau anda dapat ibu-ibu, biasa kan kalau saya kata ibu-ibu, ibu-ibu pakaiannya masya Allah ya. Dalam Al-Quran menerangkan khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Maksudnya lebih kurang, bawalah perhiasan kamu ke masjid. Dia disuruh bawa perhiasan ke masjid. Makanya saya bawa semua perhiasannya di masjid. Saya pakai itu, pakai ini dan sebagainya. Tapi ini ditengok. Kalau tidak menimbulkan fitnah, tak apa. Kadang-kadang Pak Arab dia dulu Pak Arab dulu zaman Nahyul Anil Munkar, baju orang perempuan pun tak boleh pakai warna selain daripada hitam. Dia bawa ketuk apa tu menyabutan tu. Saya saya terperanjat anak saya kena. Jadi dia saya kata ini tutup aurat. Dia kata warna ni tak boleh. Dia bayangkan sekarang apa warna pun tak masalah. Jadi dia kata aku dah tak puasa. Pasal apa? Tapi kalau secara umumnya memanglah Islam menggalakkan kita bawa perhiasan kita, pakaian yang baik-baik, pergi solat, pergi masjid. Betul? Jadi jamaah lelaki kena pakai baik-baik pergi solat, ya. Jangan pakai baju Hard Rock Cafe. Pergi solat t-shirt Hard Rock Cafe. Bukan nak tunjuk siapa. Solat menghadap Allah SWT. Jadi kita nak promote dengan siapa? Itu kadang-kadang kita fikir benda tu kita tak sampai fikiran kita kat situ. Tapi kita sebenarnya Hard Rock Cafe tu apa dia? Tak, saya cuma minum kopi je. Okey lah. Tapi promosi dia tu kurang baik. Jadi kita nak menghadap Allah ni, Allah akan bangga bila kita tunjukkan rezeki yang Allah bagi pada kita. Kita pergi solat dengan pakaian bersih dan sebagainya. Jangan kita pakai pakaian yang minta maaf t-shirt tak solat tunduk sampai nampak semua belakang. Itu dia lelaki lah. Jadi kena ingat solat ni perlu, kalau ada di sana jubah ke, baju kurung Melayu ke. Tapi kalau anda nampak Ustaz Arab banyak pakai t-shirt, itu orang Arab. Itu jangan ikut. Ya, Nabi pun tak cakap contoh ikut orang Arab, Nabi tak cakap ikut contoh orang Arab. Nabi kata contoh ikut Islam. Cuma kebetulan Nabi itu bangsanya Arab. Jadi kita kena tahulah bila kita nak menghadap Rasulullah SWT sebaik-baik, kita pakailah pakaian yang baik-baik. Jadi itulah makanya Ustaz, bila Ustaz kata gini, saya dah beli 10 lah baju lace nak pakai kat Mekah nanti. Tak apa pakai, tapi jangan terlalu. Arab ni dia pun begitu juga, merah sangat, makna dia tegur juga, bersalah nanti Pakai apa yang patutlah, yang sebaik-baik. Jemaah umrah wajib memakai pakaian ihram sunat warna putih. Warna putih sunat. Kenapa putih? Kerana putih ini melambangkan bersih dan sebagainya. Maka okeylah. Kalau kita lihat di sini, ini pakaian untuk aurat lah secara ringkasnya. Bahu nanti dibuka kerana bila ada iktibar. Okey. Ini iktibar. Di iktibar ni okey. Bila kita pakai ihram biasa, solat dan sebagainya begini. Iktibar ni bila kita tawaf nanti, dan iktibar artinya kita buka bahu kanan. Okay. Kemudian dia bersambung ramal, iaitu bagi jamaah. Bila iktibar ni sunat, kalau anda terlupa katakanlah jamaah dah tawaf, dah habis selesai, bila nampak member baru terlupa, tak ada masalah, dia cuma sunat saja. Dan asal usul hukum iktibar ni bila Nabi SAW dan rombongannya masuk Mekah dan berumrah, orang-orang Madinah ketika itu baru balik sakit, Jadi orang-orang kafir Mekah dengar, orang Madinah nak masuk Mekah nak berumrah ni, mereka baru balik sakit. Apa kata bila mereka berumrah, kita attack mereka. Masa itu masih lagi musuh antara Mekah Madinah kan. Kecuali tahun ke-8 ke-9 baru sudah mula Fathul Makkah. Okay.
Nabi mengetahui rancangan pihak kafir Quraisy nak attack mereka. Nabi beritahu pada orang-orang yang nak umrah ni, ittiba, buka bau kerana dia nampak sadu sikit. Betul tak? Kau nampak sadu tak? Nampak sadu ke? Kemudian Nabi suruh ramal lari-lari anak pada pusingan yang pertama, kedua, ketiga, awal waktu. Jadi orang di Mekah ni dah standby, dia asyik semuanya tengok. Masuk, tiba kemudian lari-lari anak sawah. Kata sakit. Jadi tak berani attack. Tapi sekarang nak tunjuk siapa Ustaz? Wah, sadu-sadu ni nak tunjuk siapa? Kita ikut tradisi. Tradisi. Dan tapi kalau boleh lari-lari anak, anda lari-lari anak. Tapi kalau tak boleh, jangan lari anak kerana akan mengganggu jemaah-jemaah lain yang sedang tawaf. Kadang-kadang kita masih lagi jumpa kumpulan-kumpulan yang tak memahami keadaan tersebut, sunat dengan wajib dengan rukun. Masih lagi langgar saja. Masih lagi sekarang ni kalau kita bertembung dengan jemaah yang kita bawa rombongan 20 orang, 30 orang. Jemaah ni bawa rombongan sampai 50, 60 orang. Dia tak bagi can. Dia 60 orang dia langgar saja kita. Jadi kerana coba-cobanya begitu, dia tak payah langgar balik, agak senyum saja. Doa banyak-banyak. Nanti kalau ada kata dia longgar, awak marah di belakang, dia kata bukan saya lah tolak awak, orang belakang tolak saya. Nanti orang belakang tolak saya, tak akan habis. Jadi maknanya kita tak perlu layan ni semua. Pakaian yang dipakai dalam pastikan anda pakai sandal ya. Apa jenis sandal, apa jenis ni jemaah lelaki, apa jenis pakaian kasut anda atau sandal yang nampak jari-jari kaki, jangan buku lali. Baju pun ke sandal ke, yang penting tidak bersarung. Jangan pakai sesuatu yang bersarung. Okey. Macam ni kan nampak belum nampak jari-jari lali sebagainya. Ini sudah saya terangkan. Ini biasa bila jatuh niat ni, bila dah jatuh niat ni kita selalu foto dalam bas dulu lah. Dalam bas pasal apa? Kita nak pastikan semua jamaah dapat sama-sama melepaskan yang umrah. Dan apa dibuat dalam perjalanan? Kita banyak membaca sunat talbiyah. Rasa saya tak perlu ni. Okey, tawaf. Ini kita nak fokus kepada tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Baitullah Haram. Dan amalan mengelilingi Baitullah ini bukan daripada zaman Nabi saja. Nabi Ibrahim pun buat. Rupanya Nabi Adam pun buat. Rupanya para malaikat pun buat. Dan memula tawaf ni di Baitullah, yang pertama melakukan tawaf adalah para malaikat. Barulah kemudian Allah perintahkan malaikat supaya membina Baitullah. Pertama bila ceritanya bila para malaikat ni dia bertanya balik kepada Allah SWT. Bila Allah bagi tahu kepada malaikat, aku ingin mencipta di muka bumi ini pemimpin. Kan? Yang antara makhluk yang pertama Allah cipta apa dia? Syurga, para malaikat, kemudian cakrawala dan sebagainya. Okey. Kemudian di dalam syurga ni Allah bagi tahu pada malaikat, aku nak cipta di muka bumi ni, maknanya bumi sudah ada khalifah pemimpin. Jadi para malaikat ditanya, kenapa nak cipta kat muka bumi manusia yang akan memporak-perandakan bumi ini, akan berlaku pertumpahan darah dan sebagainya, sedangkan kami ni makhluk bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada kamu ya Allah. Tapi Allah kata, aku ni lebih mengetahui, aku yang lebih tahu. Kau tak patut tanya kenapa aku nak buat apa. Maksudnya lah jadi malaikat bila dia begitu, dia rasa dia dah buat satu dosa yang besar. Patut anak murid, ya secara umumnya Allah tu sang pencipta. Malaikat ni makhluk yang dicipta. Tak perlu tanya Allah kenapa nak cipta manusia dan sebagainya. Malaikat merasa satu dosa yang sangat besar apabila pertanyaan itu berlaku. Jadi Allah kata, jadi dia rasa mereka ni merasa berdosa, mereka bertawaf mengelilingi arasy Allah SWT. Kemudian Allah perintahkan malaikat ni buat satu Baitullah, Kaabah di muka bumi. Itulah pertama Kaabah dicipta untuk malaikat bertawaf
Kemudian selepas pada itu Allah perintahkan buat satu lagi Kaabah setentang dengan Baitullah yang dipanggil Baitul Ma'mur. Ada Al-Tawrah di Baitullah, ada tembok atas, setentang itu di atas, itulah dia terdapat Baitul Ma'mur. Malaikat bertawaf. Di sana diceritakan setiap hari 70,000 para malaikat tahu di Baitul Ma'mur tak nak keluar. Mana bilangan para malaikat begitu besar. Jadi tawaf umrah ini merupakan tawaf amalan yang dilakukan oleh para malaikat, para nabi, dan kemudian disusuli oleh umat Nabi Muhammad SAW. Okey, 7 kali pusingan, ya, 7 kali pusingan. Kenapa 7? Wallahu alam. Tentulah mengelilingi Kaabah dengan cara-cara tertentu, sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Okey, kita mengelilingi Kaabah. Kaabah posisinya dia berada di sebelah kiri kita. Kalau jam 1, 2, 3, 4, 5 dari kanan, ya. Tetapi kalau kita tawaf anti-clockwise, maknanya kita daripada kiri 12, 11, 1. Itulah apa yang berlaku di Cakrawala. Pusingannya bukan ikut time tapi anti-clockwise. Itu Allah yang mengetahui lah kenapa begitu. Okay. Dan permulaan tawaf dimulakan pada Hajar Aswad. Okay. Hajar Aswad, ya. Okay. Hajar Aswad ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan bina Baitullah. Dia tahu Baitullah ni dibina, diperintahkan Allah untuk dibina semula Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail. Setelah dibina Baitullah, yang mana asal batu-batu diambil daripada bukit-bukit yang berada di katanya 7 jenis gunung-gunung lah batu-batu tersebut. Cuma dah disiapkan Baitullah, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, jadikanlah Kaabah sesuatu yang istimewa, yang sangat great, sangat signifikan. Jadi Allah perintahkan supaya dibawa batu daripada syurga, dan batu itu jenis batu akik, warnanya putih. Bila dah turunkan, maka diletakkan di samping Hajar Aswad sekarang ini. Cuma batu tersebut asalnya putih. Nabi kata batu ni dulu asalnya putih, bakal lebih putih daripada susu. Tapi setiap kali manusia bertawaf dan dapat mencium, dia berubah warna lama kelamaan menjadi hitam atas sebab dosa-dosa manusia. Dan sekarang makanya dipanggil Hajar Aswad, batu hitam. Okey, sekarang oleh kerana Kaabah sudah runtuh zaman Nabi Nuh, pecah, buat balik, kan. Kemudian seterusnya zaman Nabi Muhammad juga runtuh Baitullah. Jadi apa yang berlaku pada Hajar Aswad yang asal batu satu tu berpecah-pecah jadi belasan biji pula. Jadi masih lagi, dan anda nak pastikan di mana anda mula, di rukun Hajar Aswad. Kaabah ni ada 4 penjuru: Hajar Aswad, Iraqi, Syami, Yamani. Okey. Jadi maknanya di mana dimulakan di Hajar Aswad. Pusing daripada Hajar Aswad menghadap ke Baitullah. Nanti kita terangkan pada permulaan awal takbir, dan baru kita baru kiri menghadap Hajar Aswad, kita pusing satu persatu. Jadi kalau ada yang tanya berapa jauh satu pusingan ini, kalau kita dekat dengan Kaabah, dia lagi cepat. Kerana dia sampai jauh, bahkan ada yang tahu tingkat 2, tingkat 3 dan sebagainya, mengikut kepada jarak anda berada di samping Baitullah, ya. Cuma kalau ditanya, mungkin satu pusingan tu lebih kurang 350 sampai 500 meter, itu je lah, ya. Dan 7 pusingan ni lebih kurang, kalau nak ditotalkan, lebih kurang 3.5 kilometer. Oh, you dah ready nak jalan 3.5 kilometer? Dah ready? Ya Allah, tak, kita dah ready. Saya dah ready, Ustaz. Last week saja habis kelas, saya pun tak naik lift. Saya tingkat 3, saya turun tangga, naik tangga. Exercise, kan? Kena macam tu. Sampai nanti banyak berjalan, ya? Banyak berjalan Madinah. Makanya kita bawa, saya lebih prefer ada masuk Madinah, masuk Mekah, kan?
Saya dari awal lagi saya prefer masuk Madinah. Ada juga yang prefer masuk Mekah. Ada yang minta masuk Mekah tapi saya bawa masuk Madinah. Karena saya dah cuba dulu masuk Mekah dan masuk Madinah. Saya dapati Madinah saya lebih prefer. Jadi Madinah ni kita planning sikit-sikit lah. Hotel, masjid. Takkan hotel masjid tak shopping? Okey, shopping juga lah. Hotel masjid, jalan shopping ke kanan. Jadi exercise sikit. Jadi kat dia to the weather. Cuaca dia kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk sikit. Jadi kita masuk Mekah, lepas tu pun Alhamdulillah ada attack cuaca. Makan dah 3 hari tak makan asam pedas. Boleh tahan tak sekak. Jadi boleh tahan. Jadi kalau masuk Mekah dulu, ni saya punya pendapat. Saya pernah masuk Mekah dari Singapura, habis tu nak berangkat. Boleh tidur ke malam ni? Saya kata tidur Ustaz. Kenapa? Tutup. Pura-pura dan tempoh. Nanti masuk beg buka, cek pasport, simpan balik, cek buka pasport, simpan balik, cek simpan balik. Itu dia buat. Kenapa? Tidak besok nak berangkat. Okey. Kapal terbang 9 jam. Berapa jam dah? Semalam tak boleh tidur. Hari ni pula nak berangkat lagi 9 jam lagi. Jadi keluar-keluar aku sampai nak bawa umrah pula. Lepas tu lepak 1 hari tak bangun. Jadi ini pendapat saya, kan? Tapi betul juga, kemudian jamaah dia yang feedback begitu juga katanya. Jadi maka kita bawa pergi Madinah dulu, lihat tu weather, cuaca, makanan dan sebagainya. Okay. Nak tawaf ni, kita perlu ada syarat dia. Ini okey, saya just share. Anda nak solat, Nabi kata solat tawaf ni seperti solat, cuma diizinkan berkata-kata. Dan berkata-kata pun yang baik, iaitu seperti doa. Jadi nak solat, apa perlu buat? Ada wudhu, tutup aurat. Jadi alhamdulillah dah selamat. Kan mana dia dah cover tutup aurat, ada wudhu dan sebagainya. Ada sebentar tak boleh solat, ya. Ada kecil akan dihilangkan dengan mengambil wudhu. Okey. Jadi suci daripada hadas besar dan kecil. Suci daripada najis, pada pakaian dan tempat salam. Okey. Menutup aurat sebagaimana dalam solat. Jadi senanglah. Okey. Cuma apa yang okey, hadas besar ni alhamdulillah mandi sunat, mandi junub kan hadas besar kan berlaku okey. Hadas kecil ni wudu. Wudu ni dia kena sentiasa ada daripada permulaan tawaf sampai selesai tawaf. Yang kadang-kadang nak susah jaga wudu dia. Wudu. Okey. Kemudian ada juga jamaah yang menggunakan diapers, ya. Betul kan? Yang ada jamaah yang buang-buang air kecil. Ketika tawaf tu kena penyakit buang air. Kalau orang biasa, dia ambil wuduk, dia tawaf, alhamdulillah. Kalau 7 pusingan, wuduknya tak batal, alhamdulillah. Kalau dia batal, wuduknya ketika tawaf, pada pusingan keempat, dia kena keluar ambil wuduk. Dan dia sambung pada pusingan yang dia batal. Okey, kata tadi, batal nombor 4, okey. Sambung baliklah, nombor 4. Kalau ingat batalnya kat mana? Dekat penjuru Hajar Aswad. Okay, let's start kat Hajar Aswad. Tapi tadi batalnya dekat rukun Yamani. Boleh tak kat rukun Yamani? Tak payah pergi Hajar Aswad balik. Kalau tak ingat, alamak tak ingat kat mana, pergi Hajar Aswad balik. Kemudian tak ingat, tadi batal 4. Rasa nombor 5 lah. Kau kata nombor berapa? Aku rasa nombor 4. Ambil nombor 4, jangan ambil nombor 5. Ambil yang sikit. Okay. Ini wudu. Tapi bagi jamaah yang berpenyakit salasil baul, istilahnya salasil baul yang kecil berterusan, apa nak buat? Kerana tidak boleh tawaf dalam mengandung najis. Okay, jamaah ni dia di Singapura pun begitu juga kan. Ada jamaah yang memang dah pakai ubat dan sebagainya. Okay. Bila nak tawaf, sebelum nak tawaf, pastikan dia dah bersihkan semua. Pakai diapers. Diapers tidak boleh pakai pula punya seluar. Ingat orang dewasa pun kanak-kanak tidak boleh pakai pula. Pasal tu dah kira pakai bersarut. Jadi nak pakai yang satu, pakai yang plaster punya. Boleh? Boleh? Okay, boleh. Pasal apa kan? Ini jamaah wanita tak ada kena-mena Jamaah wanita ni bebas pakaian kan. Jamaah lelaki saja.
Dalam fatwa tabung haji dibolehkan pakai boleh pakai cawat tetapi biasa pakai untuk orang daya. Jadi dia pakai diaper macam tu lah, kan? Diaper itu. Okey. Apa yang kemudian jamaah ni ambil wuduk, dia dah bersihkan semua, ambil wuduk, dia pakai diapers. Kemudian dia pergi tawaf. Ni yang tak ada masalah, alhamdulillah okey tau. Yang pakai diapers saya beritahu, dia boleh tawaf. Dia dah tawaf semua. Dia jangan check lah satu tawaf dia check basah ke tak basah, jangan check, kau wuduk je. Tawaf sampai 7 pusing dah cukup, dah selamat. Kemudian dia teruskan sa'i dan sebagainya. Tapi dia tidak boleh mengerjakan perkara wajib yang lain. Satu wuduk untuk satu pekerjaan yang wajib sahaja. Maknanya kalau dah habis tawaf tu, dia sa'i semua dah habis, sudah ada solat fardu, dia tidak boleh solat. Dia kena cuci balik, tukar balik, baru solat. Faham? Maknanya jamaah ni kalau di Singapura pun dia amalkan begitu. Dia satu diapers untuk satu solat wajib saja. Zuhur. Asal lagi dia tukar yang baru. Maghrib, isyak dia tukar yang baru. Tapi kalau nak solat sunat, tidak mengapa. Kalau kanak-kanak pun begitu, pakai diapers kan? Okey, ada buat tawaf. Okay. Dalam tawaf anda jangan cek lagi lah basah ke apa ke, selesaikan. Kemudian balik, basah budak ni tak apa dah habis cerita dah. Dan dia takkan ada nak cek, kena cek belum? Basah ke apa budak ni? Bila nak game. Jadi tak payah cek, pasal ada pekerjaan satu cukup. Okay. Dia pakaian ni biasalah kita ini kan dan sebagainya. Mana pakaian anda tu macam nak solat tak boleh najis dan sebagainya, itu aurat. Okey, menutup aurat dalam solat dia tu juga. Lalu yang aurat alhamdulillah jemaah wanita dia dengan saulah aurat yang antaranya wanita ni pergelangan tangan dipanggil aurat kan? Aurat ya. Jadi banyak wanita tahulah bajunya nak diketik ke nak apa dia tahu kan. Jadi kenapa dia kata begitu? Kerana nanti di antara pemulaan tahun dia takbir. Takbirnya kat tangan kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Apa jadi tangannya? Lelaki kena jagalah wanita ni kan dia Allah. Jadi apa pun dia kena jaga. Okay. Bahkan suara wanita pun aurat ya. Ada juga ya mengatakan sebenarnya suara itu bila dia talbiyah katalah tak baca doa Allahumma sholli ala, dia pun ikut. Arab Cina ni suara apa? Dia kata aura. Dia mana tahu? Orang Arab ni dia itu keadaan dia. Jadi kalau ada suara agak macam pertu sangat gitu kan. Tak pernah nanya seorang dengar. Laki-laki lah kuat. Kadang jamaah yang ibu-ibu wah. Ya, ibu-ibu buat tapi dah ramai pun dah sakit. Kadang-kadang orang Arab marah sama. Jadi kita kena ingat bila kita talbiyah ni, bila kita baca Allahumma ikut. Tapi jangan selalu orang tak jangan angkat suara sangat. Yang mak lelaki saja boleh angkat suara. Kena ingat ya. Sungguh. Ustaz, orang tengah sahur mana sibuk nak dengar ni semua tu kan. Kita tak dengar, tapi orang-orang yang sebelah nanti ni. Dulu ada nahi munkar ni. Oh, Masya Allah. Sekarang dah tak ada lah. Dia dah pun dah tak kuasa lagi buat kerja tu. Dulu orang punya kamera dia boleh cabut. Siapa jumpa lagi zaman tersebut? Kamera ni kan kalau kita gambar, dia minta orang punya kamera, dia buka, dia keluarkan dia punya negatif dalam tu. Lepas tu dia buang, kamera dia kasih balik. Lepas tu jumpa zaman digital yang chip tu aja. Dia pandai pula, dia suruh saya buka, keluarkan itu dia. Sekarang kamera phone. Tak kuasa nampak, dia bilang. Semua orang dah ada. Tapi sikit hari dia nak buat, dia check back tak boleh bawa phone. Tapi sekarang dah tak dah teknologi dah terlalu canggih, nak bawa macam mana, semua dah ada. Bahkan kena guna phone sekarang. Kenapa? Nusuk tak ada nusuk tak boleh masuk raudah. Jadi tetap kena pakai phone sekarang ni bila anda ada nusuk nak masuk raudah. Kalau tak ada tak boleh. Jadi kena ada phone. Ustaz, saya tak ada phone, macam mana Ustaz? Macam mana? Saya hampir rata-rata jamaah Singapura semua ada telefon tak?
Ada lah, ada. Tapi mungkin kalau tak ada, kena tak tolong keluarga, saya bayarkan satu pun yang kerja di pernikahan. Tapi make sure boleh nyusun dan sebagainya. Kalau anda perlu bantu, kita akan bantu anda mengenai nyusun. Okay. Sewaktu berjalan melakukan tanah, baiklah adalah sentiasa berada di sebelah kiri bahu. Maknanya berada jalan ni akan tekan lagi baiklah ada jalan bahu kena sentiasa. Awal, pusing dan sebagainya. Ada keliling, ini sentiasa. Tak boleh depan Kaabah ada apa pun depan Kaabah ada tengok. Tak boleh lah tak kenapa. Mesti nak tengok Kaabah tawaf. Tak sah kerana tawaf Kaabah mesti berada di bahu kiri. Macam mana anda pusing macam mana pun pastikan bahu kiri. Kalau anda berjalan begini nak elakkan orang ramai, satu, dua, tiga langkah batal tawaf tersebut kerana anda tidak menghadap bahu kirinya ke Baitullah. Jadi kena ingat, sentiasa berada di bahu kiri. Bila boleh menghadap Kaabah? Bila permulaan pertama tawaf semua jamaah kena menghadap Hajar Aswad. Katakan di depan ada Hajar Aswad. Okey. Kita semua masing-masing dan menghadap Hajar Aswad. Okay. Sunat cium. Bila tak dapat cium, anda pun sentuh. Sudah tentu tak dapat sentuh, maka anda pun ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pucuk tangan anda. Kemudian jangan berjalan lagi. Betulkan bahu kiri anda, baru boleh pusing. Jadi ingat, anda tawaf ni sentiasa bahu kiri. Kalau orang tertolak dan sebagainya, sebaik mungkin betulkan saja. Berjalan dengan tujuan tawaf lah ya. Nak apa tawaf? Jadi tawaf lah, tujuannya tawaf. Nak apa? Nak exercise, tak boleh lah. Nak exercise tak Baitullah. Tawaf, dia tetap tak tawaf. Cukup 7 keliling dengan yakin. Maknanya 7 pusingan tawaf yakin. Ya, yakin. Okey. Yakin ni dia maknanya lawan was-was lah. Kalau anda dah tawaf 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 dengan mutawif, alhamdulillah dah yakin cukup. Mungkin anda tahu sunat dengan kawan-kawan ya, wanita-wanita nak tawaf. Okey. Ada jamaah-jamaah ni dia nak bantu nak ingat. Tahu lah aku dah umur berapa, aku terlupa Jadi dia ambil 7 getah kat tangan dia. Sebelah kiri dia letak 7 getah. Jadi pusingan pertama habis, dia ambil 1, dia letak kat kanan. Dah berapa pusing? Baru 1 ni, 1. Okay. Habis dia letak 2. Lepas tu 7, lepas tu habis 7. Kenapa ada 6? Mana 1 yang hilang? Confused. Jadi dia kena tambah 1. Kemudian dah habis 7, dah genap 7 dah. Alhamdulillah. Tak apalah, kita tambah 1 lah. Kita ambil lebih pun tak apa. Tak boleh. Tak boleh suka-suka menambah. 7 tetap 7. Kecuali was-was. Ya. Was-was ambil tambah 1. Was-was ni bila anda ingat 6 ke 7, 5 ke 6, 7 ke 8, 8 dah up dah. Mana 7. Kalau anda ingat 5, okey. Yang satu kata 6, ambil 5 tambah 6, 7. Begitu juga dengan solat kan. Solat kalau kita was-was, kurang ke terlebih ke apa ke, tambah 1 dah cukup. Okay. Jadi tawaf ni kena, lepas tu kalau ada yakin alhamdulillah. Tidak boleh was-was dan sebagainya. Kerana bahaya. Rosak tawaf, rosak sa'i, rosaklah umrah kita. Begitu juga dengan wudu, pastikan anda yakin wudu anda tu ada. Kalau ni cerita betul. Dah habis tawaf ni haji tau. Haji lagi masya-Allah. Kalau tak betul-betul bukan kambing tau. Unta. Ini dah habis dah. Alhamdulillah lah. Kita kan haji kan dia punya Arafah, Mina, Muzdalifah, tahlul awal, tahlul tsani. 2 tahlul. Okay. Tahlul awal selesai tak bercampur isteri lagi. Tahlul kedua baru bercampur isteri. Okay. Dah habis ni semua dah. Mekah dah habis lah, dah tawaf apa semua. Kita pun bagi dapur rumah
Hari raya lah. Jumpa saya besok kat restoran Ustaz. Kenapa? Saya problem. Apa problem? Saya rasa awal saya tak sah. Kenapa tak sah? Pasal saya rasa saya buang angin. Okey, dia waktu tawaf tu dia terbuang angin. Kita tahu di antara yang membatalkan wudu ada dua jalan. Apa yang keluar daripada dua jalan. Tahu kan? Sama ada yang keluar dua jalan lah. Lepas fikir dia panggil apa yang keluar daripada dua jalan. Kalau Pak fikir kata apa yang keluar daripada tiga jalan, mana ada tiga jalan? Dua jalan saja. Okey, sama ada yang di belakang buang air besar yang kecil, yang di belakang buang air besar, yang depan buang air kecil. Itu okey, apa betul okey. Jadi saya kata ni, betul ke awak was-was? Betul sih awak. Tak fikir balik saya kata fikir balik. Pasal ni dah habis dah selesai dah. Saya dah campur isteri, dia bilang okey dah. Lepas tu, okey lah, saya rasa saya was-was, dia bilang besok datang lagi jumpa Ustaz, confirm Ustaz. Saya wuduk batal. Tapi saya nak buat apa Ustaz ini? Dalam bab haji, bila anda sudah lakukan kalau 5 perkara, total pekerjaan tersebut anda lakukan, nasib baik anda hanya menyembelih seekor kambing saja. Kalau anda belum selesaikan yang bab besar-besar, haji batal. Kemudian seterusnya kena dam seekor kambing, apa tu, unta. Pada sebab dah Arafah, dah selamat dah. Pasal haji tu Arafah. Kalau berlaku sebelum Arafah lagi, mana lagi bahaya benda dia. Jadi pastikan, makanya dia bersangkut paut. Jadi pastikan anda yakin wuduk anda tak batal. Kalau setakat tak ada apa-apa tak ada. Kan dengar, tak dengar, okey. Jangan nak was-waskan diri. Syaitan dia jahat. Syaitan akan suka was-waskan kita, ya. Pasal maka kita betul dia tahu nanti kalau ada wuduk batal, kita kan bukan pernah tahu. Jadi kalau jamaah wanita dia beritahu teman-teman yang lain, batal. Jangan hilang terus. Jangan keluar ambil wuduk sendiri, jangan. Bahaya. Ada diberikan putus beri, bagi tahu je, kita tahu tadi dia batal tak, nanti kita tengok kat mana. Karena nanti dia akan surah ramai dan sebagainya. Begitu juga dengan jemaah lelaki, kalau untuk batal, bagi tahu teman dia tahu, Pak Haji tadi pun sudah batal. Okey, tak apa, nanti kita apa yang patut. Dan kalau kadang-kadang jemaah ni malu, gila malu. Tak bagi tahu kita tentu malu lah. Tapi tak payah begitu, tak, stop, apa hal? Angin keluar. Tak payah bilang, tahu-tahuan cukup satu dua orang jadi saksi. Kerana nak bagi tahu saja benda ni, jadi kita tahu kat mana apa kita perlu buat. Maka lah hayat fitik. Maka di istilah kata tidak ada malu dalam agama. Pasal bab ni. Pasal bila kita lihat di antara bab agama kita khusus belajar wanita, ramai masalah-masalah wanita, ya. Makanya di antara isteri-isteri Nabi ni yang paling muda saya kira Aisyah. Kenapa pihak-pihak musuh Nabi ni itulah gila kalau sampai belasan lah. Dan isterinya muda sangat lah. Mereka lupa yang belasan tu umurnya berapa semua. Betul? Kalau kita tanya siapa isteri Nabi umurnya yang tu, semua sama ada statusnya janda, atau statusnya kematian suami, atau statusnya dah berumur sangat dah. Cuma satu, itu pun sebenarnya bila Nabi menikah, Allah yang perintahkan. Kerana hukum akam ni banyak. Jadi yang termuda Aisyah dia banyak menghafal hadis. Yang ni banyak tentang hal tu tentang hal ni. Maka kerana masalah wanita ni tak habis. Jadi makanya ramai isteri itu tu membantu Nabi dalam menjalankan dakwah khusus bab wanita. Bahkan bab wanita nak tanya Ustaz, malulah saya nak jawab. Berjalan, okey, 7 pelayanan sempurna, alhamdulillah. Kemudian dilakukan dalam masjid ini, alhamdulillah. Tentu kita lakukan dalam masjid, tidak di luar dan bahagian Kaabah seperti Jismillah. Okey. Yang dikatakan dalam Masjidil Haram. Ya, sekarang Masjidil Haram ni sudah ada pintu, gate dan sebagainya. Maka kita kena masuk dalam, tak boleh tahu di luar.
Kalau dulu tidak ada gate, ada pintu, sejauh mana anda tahu pun selagi anda dapat Baitullah, anda boleh tawaf. Tapi sekarang sudah ada pintu, gate dan sebagainya, maka tawaf itu berlaku di dalam Masjidil Haram. Masuk masjid penuh sesak, tunggu. Tak boleh pergi bawah, pergi tingkat 2. Tingkat 2 tak boleh, tingkat 3, tingkat 4 pun masih boleh tak. Awal yang penting dalam Masjidil Haram. Okey. Last week ada orang tanya soalan, kalau solat di luar masjid, ya, betul tak? Solat di luar masjid. Sekarang yang dinamakan Masjidil Haram zaman Nabi tak ada pintu, tak ada gate, tak ada gerbang. Jadi semua itu dipanggil kawasan Masjidil Haram. Nah, sekarang ni Masjidil Haram sudah ada pintu, ada gate. Jadi solat di luar, adakah anda solat dalam Masjidil Haram? Anda tidak solat dalam Masjidil Haram. Anda cuma solat dalam tanah haram saja. Jadi tanah haram dikira pahala dapatlah 100,000 kerana dia masih lagi dalam tanah haram. Anda buat masjid pun dalam luar Masjidil Haram dikira tanah haram, tetapi tidak dapat fadilat Masjidil Haram. Anda tidak boleh solat tahiyatul masjid di luar, ya, kerana dia bukan Masjidil Haram. Dia cuma tanah haram saja. Jadi bila tawaf di Baitullah, anda boleh tawaf dekat, tetapi tidak boleh sentuh bangunan-bangunan Kaabah. Bangunan Kaabah termasuk Kaabah, Lampu, Hijr Ismail. Hijr Ismail ini dia, ya. Kemudian bila anda solat, bila anda tawaf mengelilingi Baitullah, tapi tidak boleh sentuh bangunan Kaabah, tidak boleh sentuh Hijr Ismail. Dan tidak boleh masuk syurga. Kalau tengok musuh Nabi Ismail, kalau kita masuk jadi cetak air nak langkah besar, tak boleh. Asal Baitullah sampai menutupi Hijr Ismail. Zaman Nabi SAW, Kaabah pernah hancur kerana Mekah dilanda banjir yang sangat dahsyat. Satu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, aku nak solat dalam Kaabah, dalam." Kerana dulu pembesar-pembesar Arab boleh masuk dalam Kaabah. Jadi Aisyah nak sangat masuk. Nabi kata, "Ya Aisyah, kalau kamu nak solat dalam Kaabah, kamu solat di Hijr Ismail." Kenapa pula solat dalam Hijr Ismail? Kerana asal Kaabah sampai Hijr Ismail. Jadi oleh kerana waktu banjir tu Kaabah roboh, maka orang-orang Arab Mekah, orang Arab Mekah ni, dia tahu Kaabah tu adalah Baitullah, rumah Allah. Maka bila nak dibina semula, dia kumpul wang yang halal sahaja. Ada ke wang haram? Ada perjudian, rumah Arab, jual minuman Arab dan sebagainya. Maka bercampur wang riba dan sebagainya. Jadi orang-orang Arab ni tahu wang riba, wang haram ni semua tak boleh. Nak campur, nak kumpul, buat kerana ini rumah Allah. Orang Arab ni pelik juga. Zaman Nabi, ya, waktu zaman jahiliyah, bertawaf di Baitullah, tapi minta dekat minta dekat berhala-berhala yang berada di samping Baitullah. Jadi mereka ni menyembah Allah tapi syirik juga pada Allah. Pelik kan? Mereka menjaga Baitullah tapi mereka syirik kepada Allah. Kenapa mereka syirik? Kerana ada promosi orang Arab jual patung. Dia bawa daripada Baitul Muqaddis bila di Syam. Dia kata, kalau kau minta pada Allah, dapat juga tapi lambat. Lambat. Dan kau kerja 1 bulan baru dapat rezeki. Tak payah, kau tikam je. Kadang-kadang tikam nombor kau dapat rezeki. Cepat sih. Jadi dia syirik, dia kata minta lagi satu benda ni, kau akan dapat cepat. Itulah mula sebabnya syirik berlaku. Mula patutnya kecil. Dia bawa daripada Bilal Syam. Kan Bilal Syam ni negeri dia bercampur aduk Roman Empire. Roman Empire apa dia sebab? Patung-patung berhala. Sikit-sikit kecil sangat. Jadi orang Arab ni promosi letak kat rumah. Member datang, apa tu? Oh, patung. Patung ni kenapa? Oh, ni ajaib. Minta Allah, lepas tu minta dia dapat rezeki tambah. Betul. Okey, aku nak satu jugalah. Letak kat rumah, betul. Dapat. Setan kan? Dia pun ada minta Allah juga. Setan pun ada power juga dan Allah. Jadi dia kata kecil sangat lah. Kalau besarkan sikit boleh tak? Besarkan dia lebih baik lagi, lebih cepat lagi. Besar.
sampai Lata, Uzza mana semua ada di samping Kaabah. Jadi bila anda nak solat dalam Baitullah, anda solat di Hijr Ismail. Hijr Ismail ni Masya Allah ada apa? Ini sekadar tambahan. Sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Sahabat selalu jumpa antara satu sama lain. Sahabat-sahabat kan berbual. Kemudian satu hari tak nampak Utsman bin Affan. Jadi kata, ya Utsman, kamu dari mana? Dan Utsman kata, aku baru tadi berdoa di pintu syurga. Kau doakan pintu syurga? Kat mana? Di Mizabur Rahman, di dalam Hijr Ismail. Jadi masuk sekarang ni ada timing jamaah wanita dulu serbu. Sekarang tak ada serbu lagi. Time sebelah kanan wanita, sebelah kiri lelaki. Habis wanita masuk daripada kiri, keluar jamaah lelaki pula masuk. Jadi dia time sekarang. Anda cari peluang masuk dekat Hijr Ismail. Ini sekadar ada tengok satu pusingan daripada jalan jalan bertemu balik sampai dah rukun Yamani. Bertemu balik. Ini kawasan Hijr Ismail. Jadi tanah jangan sentuh batu-batu ni ya. Kerana batu-batu ni Hijr Ismail dipercayai terdapat kuburan atau makam di bawahnya, makam Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Kali ditanya mana perkuburan mereka, riwayat mengatakan di bawah ini. Bahkan sebenarnya kalau ditanya mana banyak-banyak makam-makam pada Nabi dan Rasul, kebanyakan berada di Baitullah. Okay. Sunat tawaf dengan berjalan kaki. Alhamdulillah jalan kaki. Ustaz, saya tak boleh jalan kaki. Kenapa? Saya uzur, saya nak wheelchair. Boleh. Ustaz, saya wheelchair tak ada orang nak tolak saya. Sekarang dah ada. Tak boleh tak Ustaz naik bagi. Boleh. Tawaf dengan sa'i 100 riyal. Nak sa'i saja 50 riyal. Tapi suka-suka tak boleh lah. Nak suka-suka je Ustaz. Dia sunat. Maknanya kalau sunat ni awak jalan kaki. Tak haram kalau anda nak naik bagi, tak haram. Yang dia sunat jalan kaki. Lepas tu jalan lah. Saya pun terikut jamaah. Baru balik tak, kita dah tahu jalan kaki. Kita dah tak lawak. Kita nak naiknya bagi boleh tak? Saya kata saya boleh jalan kaki. Tapi siapa nak pimpin kita? Dan sebagai pemimpin ikutlah. Kita naik atas. Tak sa'i je, kata sa'i je. Tahu saya tak naik. Awak boleh dekat insyaAllah. Sa'i je, saya pun naiknya sa'i. Baru buka doa, Allahumma sallallahu. Dah sampai. Yang baru orang Arab kan, budak muda. Okay, tak apa. Sampai ni macam mana? Surrender Ustaz, tak ada rasa apa benda. Awak nak sangat, maknanya pengalaman. Pasal orang Arab dia baru dia kerja dia. Habis kita dia ambil orang lain. Mana dia tahu dia nak habiskan cepat-cepat. Tak ada feeling langsung. Dia kata Ustaz macam tak ada feeling dia nak tahu tak apa. Jadi tak rasa je lah. Tapi kalau sebaiknya jalan kaki. Iktibar maka tadi kata tadi. Iktibar berlari anak untuk pusingan pertama, kedua, ketiga ya. Okay. Istilam sentuh Hajar Aswad kalau mampu. Mengucap kalau tak mampu, isyarat dengan tangan dari jauh sambil menyebut bismillah Allahu Akbar ya. Kemudian kucuklah tangan seolah-olah kita dapat mencium Hajar Aswad. Kerana Hajar Aswad ni kalau betul-betul power ya. Hajar Aswad ni memang batu yang bukan dari syurga. Kemudian Nabi cium dia ketika awal. Ada dua bahagian yang Nabi sentuh ketika awal. Hajar Aswad Nabi sentuh dan Nabi cium. Dan satu lagi rukun Yamani. Okay. Hajar Aswad satu daripada syurga. Rukun Yamani katanya bekas batu yang dibina pada zaman Nabi Ibrahim AS. Orang-orang apa pun di kawasan rukun Yamani ini Nabi ajar satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi tahulah. Kemudian Nabi kata di satu rukun Yamani sehingga sampai ke rujak Hajar Aswad
ada para malaikat yang mengaminkan doa anda. Oh, Masya Allah. Jadi doa banyak-banyak. Rabbana atina. Okey. Membaca doa dan wirid. Ya. Okey, sunat baca doa. Kita ada buku doa. Kemudian mutawif ada bawa sama-sama baca Al-Quran anda ikut. Kalau anda dengar, anda ikut. Tak dengar, anda baca doa-doa yang apa anda nak doa. Baca ayat suci Al-Quran. Apa-apa jenis zikir dan sebagainya. Tapi saya lebih prefer anda doa. Kerana itulah masanya yang terbaik untuk anda berdoa pada Allah SWT. Mintalah doa, berdoa. Makanya ulama-ulama ada satu doa-doa tersebut. Kerana doa-doa ni dah lebih baik dibaca. Kadang-kadang kita tak kita dah jumpa Baitullah, tengok Baitullah sampai tak ingat apa doa kita nak. Betul kan? Betul kan? Memanglah kebesaran Masya Allah. Kita nampak sangat kebesaran Allah SWT melalui Baitullah itu sendiri. Tapi dinasihatkan baca doa. Ada mungkin anda dah lepas solat apa sebelum nak pergi ni setuju pusingan doa. Ustaz dah bagi buku okay juga. Tapi nak tambah pusingan pertama nak tambah ni, pusingan kedua nak tambah ni, ketiga nak tambah ni, ikut masing-masing. Dia tahu baca kuat, anda dengar, anda ikut. Tak dengar tak apa, anda buat apa yang anda rasa. Yang penting dia kena berdoa. Okay. Dan makanya kita doa pertama. Doa ni diajar oleh para malaikat, kemudian nak ditambah Nabi Ibrahim, kemudian ditambah Nabi Muhammad. Bila masuk tuan rumah ni rumah, apa kita baca? Kita mesti puji. Masuk rumah tuan rumah tu masa kita masuk rumah je kita nampak tuan rumah, Masya Allah. Tuan rumah handsome lah, lama tak jumpa Masya Allah, tuan rumah baiknya, Allah. Puji kan? Kalau tuan rumah rasa handsome kan? Okay. Buatkan lebih sikit hati ke apa pun keluarkan semua ya. Masuk rumah je. Ya Allah, rumah kau ni apa ni? Kita pun down Aku dah siapkan makanan ni, tiba-tiba dia tak puji, tak payah. Makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Puji dulu. Subhanallah walhamdulillah, syukur pada Allah kita cakap. Wala haula, kemudian kita kata tidak ada daya upaya. Betul lah kita itulah memang tak ada daya upaya kita. Kecuali dengan illa billahil azim. Selawat wassalatu wassalamu ala rasul. Kemudian makanya Nabi hajar kepada kita lepas tu, apa yang kamu nak kat dunia, apa yang kamu nak akhirat. Di dunia kita minta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia baik. Lepas dunia ni kemana kita, wallahu a'lam. Dan tentu kita minta baiklah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan lupa minta juga waqina azabannar. Kerana azab api neraka ni wallahu a'lam. Nabi Adam alaihissalam bila dia sampai kat muka bumi ni, lepas tu orang tanya kita, Ustaz, kenapa gunung-gunung ke arah ni tak kering kontang macam terbakar gitu kan? Pokok-pokok pun tak ada. Adalah riwayat yang saya baca-baca, ketika Nabi Adam turun kat muka bumi dia nak masak. Kita nak masak kan? Secara umum, secara logik ni nak masak, Allah dah ajar semua. Wa alam al-adama kullah. Kan asma' kullah, Allah dah ajar semua. Lepas tu nak masak makanan tu, tak tentu nak gunakan apa? Api. Malaikat bawa api yang sebesar biji mancis daripada kasarnya neraka, wallahualam, sampai kat muka bumi yang tu terbakar. Walaupun sebesar biji mancis api neraka tersebut, maka dicelupkan di lautan 7 kali 1, 2, 3 baru boleh dipakai. Pasal Nabi kata waqina azab. Jadi itu Nabi baca. Jadi doa ulang-ulang tu je, ulang-ulang insya-Allah tersebut, dan betul-betul pusingan tawat tersebut. Betul-betul mana 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kaki krem. Tak kata turut-turut macam mana ni? Sampai 5 kaki krem ni cara apa nak buat? Duduklah, rest dululah. Ya, rest dulu. Tak kau nak paksa, tak boleh paksa. Ni kalau tahu sendiri kalau berkumpulan kena bagi tahu. Okey, tiba-tiba pusingan kena tekak kering sangat-sangat ni. Macam mana? Nak minum sambil berjalan tak boleh. Tak hormat.
Boleh, boleh. Okay. Jadi maknanya anda stop dulu minum air. Ya. Jadi saya stop dulu minum air, boleh? Boleh, eh? So, kemudian baru kita sambung. Ya. Kerana tak boleh kita kerana sunat berturut-turut. Sunat, nampak dia tak kata wajib kan? Sunat berturut-turut. Jadi jamaah boleh. Ataupun kalau ada kepenatan, rest sekejap, dan sambung balik. Tak mengapa. Ataupun tengah tawaf solat, berhenti solat, fardu, bersambung balik. Ya, okey. Tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Tawaduk dan khusyuk lah. Maknanya rendah diri, khusyuk, tawaduk ni melihat kepada keadaan kita lah. Jadi maknanya masing-masing tahu tujuan masing-masing ketika tawaf. Kalau mudah baca, anda ikut. Kalau tak, ada pelan-pelan akan tutup. Tapi jagalah pandangan kiri kanan anda. Jangan tengah tawaf dia kata untuk dan tawaduk. Tapi dah ramai dia tawaf sambil ambil gambar. Oh, Alhamdulillah, feeling blessed. No. Life in Baitullah. No life. Tawaf. Macam mana tu? No life. No life, No life. Mama cakap no life. Jadi dengan tawaf ni kita kena fokus kat tawaf. Itulah kita bertawaf. Sebab Nabi kata tawaf seperti solat. Dibolehkan kamu, kecuali dibolehkan kamu berbual-bual. Kalau berbual-bual yang baik-baik saja. Pasal berbual baik, minta doa pada Allah. Tengah tawaf, tiba-tiba kawan tanya, nanti nak tawaf, jumpa kat sana, okey lagi. Tapi tengah tawaf ni, apa pula tawaf ni? Nanti kita makan KFC ke di tengah tawaf? Tak ada rumah, tak boleh. Walaupun makruh bercakap-cakap, tapi makruh ni apa dia? Makruh apa? Kita tahu kan hukum makruh kan? Hukum sunat. Sunat sesuatu yang Allah suka, ya. Wajib Allah perintahkan. Sunat ni dia suka. Kalau dia suka, maknanya suka dapat pahala. Makruh ditinggalkan dapat pahala. Dibuat dia tak dosa tapi dapat pahala. Tapi makruh artinya makruh, karah, benda yang dibenci. Bila Allah benci tu kita buat, takkan nanti dalam tertentu kita, kalau orang benci, kita benci dengan orang buat kita pun, kita cakap apa? Benci aku kau buat macam ni, benci. Jadi maknanya tak bagus benda tu. Makanya tak boleh kita suka-suka tawaf live. Saya masih lagi nampak nak jaga jamaah sampai tawaf, nak tunjukkan live. Kita betul-betul jaga jamaah. Yang kedua, pada gambar jamaah setahun ramai. Maknanya tahu ramai-ramai. Tapi tengah tawaf, sepatutnya kita kena fokus apa yang kita minta kepada Allah. Kita berada dengan Allah melihat kita sekarang ni. Maka sebaik-baiknya buat perkara-perkara yang disukai, jangan buat perkara-perkara yang makruh. Melakukan solat sunat 2 rakaat ni dah selepas tawaf, anda dah habis semua 70 pusingan, alhamdulillah dah sempurna. Kita akan bawa jamaah cek tempat untuk solat. Sunat solat makam Nabi Ibrahim, tapi ini makam Nabi Ibrahim, ya. Tapi kalau orang selalu ramai, maka tak perlulah kita nak solat betul-betul depan, kerana kita tahu keadaan orang tengah tawaf mengganggu, maka kita akan cari tempat yang disiapkan untuk. Jadi ini makam Nabi Ibrahim. Kalau jamaah nanti dia dah free time, kita tawaf sunat, ada jalan kat bawah, dia tengok apa sebenarnya dalam makam Ibrahim ni. Kerana Nabi Allah perintahkan jadikan tempat makam Nabi Ibrahim itu solat, musalla, tempat solat. Maksudnya makam Nabi Ibrahim ni terdapat tanda 2 tapak kaki beliau ketika beliau membina Baitullah. Baitullah ni bayangkan lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Jadi macam mana dia nak letakkan batu begitu tinggi? Betul kan? Jadi bila pijak batu tersebut, batu tu dengan automatiknya akan naik mengikut ketinggian Kaabah tersebut. Kalau tidak, tak ada tangga dulu. Ya? Jadi inilah. Jadi bekas tu terdapat tapak Nabi Ibrahim AS. Okey. Tawaf dia ada apa-apa soalan, insya-Allah? Semua macam. Okey. Sa'i. Okey. Sa'i ni alhamdulillah. Sa'i ni pada jamaah insya-Allah dia sesuatu perkara yang walaupun dia sebenarnya naik bukit turun bukit, tapi syaratnya tidaklah begitu
ketat dan sebagainya, kerana okey, kerana saat ini kalau tawaf kita ingat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat tawaf di Baitullah. Saat ini pula cerita siapa? Siti apa? Siti apa tadi? Sepanjang Siti apa? Siti Hajar. Tapi dulu namanya bukan Siti Hajar kan, Hajar aja. Tapi dalam lagu kita ni dia Siti. Tahu apa mana Siti? Dia bukan Siti, dia Siti. Tahu tak Siti tu apa? Ni dia macam madam, dia respect madam. Okey. Kita kembalikan kisahnya, Masya Allah, pada seorang wanita yang bernama Hajar. Pendekkan cerita, Nabi Ibrahim ni kalau ikut sejarahnya ada berapa isteri? Ya, berapa isteri? Dua, satu. Pernah tak dengar nama isteri ketiga Nabi Ibrahim? Pernah tak dengar nama dia? Namanya Qaturah. Qaturah. Dia nombor tiga ni namanya Qaturah. Dan Qaturah ni artinya bauan minyak wangi. Minyak wangi ni pokok-pokok ni lah. Apa dia panggil? Kayu gaharu. Dan kayu gaharu ni hanya didapati waktu tu di mana? Di negeri Asia. Katanya isteri ketiga beliau selepas kematian kedua isteri tersebut, beliau berkahwin lagi dan mendapat anak. Kalau isteri pertama bernama Sarah, isteri kedua bernama Hajar. Hajar anaknya Ismail alaihissalam. Kalau Sarah anaknya Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail bangsa Arab di Mekah. Nabi Ishak lahir Nabi Yaqub. Dari Nabi Yaqub lah lahir 12 keturunan. Maka Nabi Yaqub, selain daripada Nabi Yaqub, namanya juga apa? Israel. Nabi Israel ini sebenarnya gelaran bagi Nabi Yaqub. Jadi jangan kita kata Israel ini Nabi Yaqub yang nama. Okey, cuma bangsa dia tu yang Masya Allah. Dan kemudian yang kontrolannya apalah katanya turun ke Asia. Turun ke Asia. Okey, biasa kita dengar dulu je lah. Tapi dia ada satu lagi nama Fatura. Okey, apa pun isteri Hajar ni, dia kan Nabi Ibrahim ni dah umur tau. Umurnya lagi 400 tahun. Dah berumur, tak ada surian. Isteri pertama Sarah yang dinikah waktu tu di negeri Iraq yang sekarang ni, isteri asal Babylon. Dari Babylon tu bawa pergi ke Aqsa, kemudian tak ada anak. Kemudian cerita Nabi Raja Mesir ketika itu mendengar kecantikan Sarah. Memang dari dulu sampai sekarang cerita zaman arwah ni pun pantang raja-raja dulu. Nampak anak orang mesti orang lawan pantang rupanya zaman-zaman dulu pun dah berlaku. Jadi dia dengar kata isteri Nabi Ibrahim ni cantik sangat. Dia pun nak boleh ambil isteri orang macam tu je. Tapi terpaksa Nabi Ibrahim dia ketakutan pasal raja. Maka dia pun menyamarlah bawa isteri yang namanya Sarah ni bawa pergi jumpa raja. Jadi Sarah ni katanya bila dah jumpa raja tersebut nangis selalulah. Tentulah Nabi Ibrahim pula terpaksa menyamar cakap ni adalah abang dia ke adik dia, keluarga dia. Jadi bila dah tengok Sarah ni menangis, kemudian ada ceritanya mengatakan bahawa setiap kali raja ni nak kacau dia, raja pingsan. Jadi Allah jaga seperti Sarah ni begitu hebat sekali. Kemudian dah 3 kali maknanya dah tak boleh buat apa-apa, dia pun give up. Jadi dia rasa kesian lah dia pun tak tahu apa tentang ni istimewanya sampai dia sendiri tak boleh buat apa-apa. Dia rasa malu, dia hadiahkan seorang wanita yang namanya Hajar. Itu cerita dia dapat Hajar pula. Kalau ikut keturunan Hajar ni, dia bukan orang lain, bersangkut paut dengan Asia, isteri Firaun. Isteri Firaun ni wanita yang solihah, keturunan baik-baik, Qibti. Okey. Kemudian bila bawa sama-sama tinggal serumah, berkonolah pembantu rumah kan. Lepas tu terus ceritanya bila Nabi Ibrahim ni
Uh, Sudah tentu Sarah dah berumur dah berumur, tak ada zuriat, maka diizinkan mengahwini Hajar. Alhamdulillah, bila dah kahwin Hajar dapat zuriat. Tapi Allah nak cuba Nabi Ibrahim. Kita tak nak ambil side yang negatif, kita ambil yang positif. Allah cuba Nabi Ibrahim dah lah dapat zuriat lambat. Bila dah dapat pula anak ni, Allah perintahkan bawa isteri kamu dan anak kamu keluar dari sini, pergi dekat Bakkah, Mekah yang ketika itu namanya Bakkah. Bakkah artinya lembah tangisan, buka. Okey. Jadi kemudian dibawalah isteri ini dengan anaknya sampai kat sana. Kemudian perintah Allah tinggalkan mereka. Duduklah Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Bayi tersebut menangis makanan kehabisan. Ibu nampak ada 2 bukit kiri kanan. Dia pun panjat tengok mungkin ada rombongan bawa makanan. Tak ada juga. Pergi satu bukit, lari sampai 7 kali tanpa disedari. Kemudian katanya riwayat malaikat berada di samping bayi tersebut, kais-kais, keluarlah air. Maka keluar air, namanya, bila dia nampak air itu keluar, dia pun kata Zam-Zam. Ibu ni cakap Zam-Zam. Apa makna Zam-Zam? Berkumpul kan? Itu pasal awak pergi Arab Street. Zam-Zam, Victory, Tasnim. Tapi yang banyak kat mana? Zam-Zam. Dia dah cop nama tu, berkumpul. Oh, jauh-jauh datang pun berkumpul kat Zam-Zam. Rupanya nama tu berkah ya. Berkah nama betul. Kemudian Alhamdulillah, dan maka si ibu ni menjadi ikutan bagi kita umat Islam, khusus wanita. Jadi orang wanita Islam ni dia ada tempat begitu istimewa di sisi Allah SWT. Setiap kali anda bawa saya, anda akan ingat pengorbanan seorang isteri, seorang wanita. Bagaimana ditimpa kesusahan, tapi yakin dengan Allah SWT. Okey. Dia tanya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa tinggalkan kami kat sini? Nabi Ibrahim tak jawab. Wadah. Ya Ibrahim, kenapa tinggalkan kami kat sini? Nabi Ibrahim jalan, tak buat apa. Ketiga, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kata, ya. Pasal Nabi Ibrahim tak boleh jawab. Pasal dia tak boleh cakap kenapa ditinggalkan. Tapi dia tanya, apakah ini perintah Allah? Maka dia kata, ya. Jadi ini perintah Allah. Maka dia kata, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan hambanya. Jadi anda kena yakin, kalau ini perintah Allah, kalau anda dicuba dengan apa percubaan, kena kuatlah insyaAllah. Kerana ini perintah Allah. Dan dalam Al-Quran juga, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar Allah SWT. Jadi Alhamdulillah, anda bukan buat sesuatu sisi perjalanannya, Masya Allah, jauh ya. Syaratnya senang saja, naik bukit Safa ramai-ramai, cari mana Kaabah, tengok-tengok, oh itu Kaabah. Okey, semua menghadap Kaabah, niat saja nak buat sa'i. Tapi anda oleh kerana sudah berniat dari awal nak buat umrah, tak payah nak lapaskan lagi, nak ustaz nak niat sa'i. Apa biasa kita biasa baca ramai-ramai lah. Tapi kalau dah pergi kat sa'i, anda sudah nak buat sa'i. Okey, tunjuk bidayah sampai. Maknanya anda tengok jemaah menghadap ke arah Baitullah sambil bertakbir. Kemudian turun mengikut jalan yang dikhususkan sebelah kanan, mana membezakan perjalanan daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Berjalan ulang-alik 7 kali pusingan. Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan seperti Hajar Aswad. Daripada Hajar Aswad, pusing jumpa Hajar Aswad 1. Jangan anda ingat daripada Safa, pusing jumpa Safa balik 1. Tidak. Ya, ada Safa Marwah dikira satu. Tengok 3 pun maknanya 15 km, perjalanan yang lebih kurang 450 meter sekali perjalanan. Ini anda lihat pusingan Safa. Boleh. Kemudian ini syarat-syarat dia selepas tawaf. Tawaf itu tawaf haji atau tawaf umrah. Tawaf sunat yang anda lakukan tak perlu sa'i. Selepas tawaf di sini, maksud tawaf di sini tawaf umrah, tawaf haji. Tawaf sunat habis, tak payah buat sa'i sunat, tidak ada. Okey, melambai-lambai ke belakangan sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Ini setiap kali. Lari-lari anak apabila anda jumpa tiang hijau. Jamaah wanita tak perlu lari, lelaki saja. Ya. Okey.
Kita berhenti sekejap, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Jadi ini bila lampu hijau ni disunatkan bagi jemaah lelaki saja lari-lari anak. Ini pun kalau tak ramai orang, kalau ramai orang dia tak boleh buat macam tu juga. Jemaah wanita jangan pelan-pelan aja. Okay. Dan sunat sa'i baca doa ketika sa'i suci daripada hadas besar dan kecil serta mutawarat. Sunat ya. Anda tengok sunat. Anda nak baca doa, nak zikir, nak tasbih, baik. Jadi baca doa, sebaik-baiknya baca doa kerana apa? Tempat yang di antara tempat-tempat yang mulia, di antaranya sa'i. Dan suci daripada hadas besar dan kecil dan mutawarat ada sunat. Maknanya di sini, kalau anda dah habis tawaf, nak pergi sa'i, je dia pun keluar. Alhamdulillah lah. Maknanya jangan cakap Allah mak problem saya. Pasal apa sa'i tak pada dulu pun tak apa. Jadi anda boleh sa'i tanpa wudu. Safa Marwah tanpa wudu pun okey. Katakan sekiranya mungkin ada berlaku yang wanita mungkin tiba-tiba uzur ke, masih boleh melakukan sa'i. Kalau katakan uzur haid, anda masih boleh meneruskan sa'i. Kerana okey, kenapa sa'i boleh? Okey. Cara sebabnya sa'i ini berlaku bukan dalam kawasan masjid. Asal sa'i ni dia luar daripada Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ni dia berbeza dengan sa'i. Sa'i dia jauh sikit daripada Masjidil Haram. Kalau ikut asal, cuma sekarang dah bangunan dah menjadi satu. Kalau anda tengok di sini, bangunannya sudah menjadi satu kan. Tapi sebenarnya Masjidil Haram yang bulat ni dalam, sa'i ni di luar. Okey.
Kalau wanita yang uzur, kan tak boleh masuk masjid kan secara umum. Hukum wanita uzur boleh masuk masjid tak? Dia Aisyah ketika itu uzur, ya. Nah, jadi Nabi suruh ambil barang, ambil sejadah ke tapi kat dalam tu. Jadi Aisyah kata Aisyah uzur. Nabi kata, ya Aisyah uzur ni bukan di sini. Aisyah ambil barang keluar. Maknanya boleh lalu atau boleh ambil barang tertinggal keluar balik. Yang dilarang duduk dalam masjid. Okey. Jadi makna oleh kerana Baitullah dalam masjid maka tak bolehlah dia bertawaf kerana dalam masjid. Okey. Apapun jemaah wanita kalau dia uzur dah habis umrah tiba-tiba dia uzur. Jadi nak buat apa ustaz? Takkanlah saya duduk kat hotel saja orang pergi solat saya sedih tengok khabar dekat TV. Saya baik ada TV live ataupun takkanlah saya nak orang keluar saya nak pergi shopping tengok oh itulah ustaz ni. Dia boleh masuk ke sa'i. Dia masuk masjid 24 lalu niat untuk pergi sa'i. Nanti kita tunjukkan jalan, ada pegawai dia tunjukkan jalan. Jadi anda duduk kat kawasan sa'i tu, anda boleh tengok Baitullah. Jadi anda jangan buang masa lah, betul kan? Waktu solat orang keluar, anda keluar ikut tapi ada tumpang lalu pergi ke sa'i. Jadi anda tengok Baitullah, anda boleh berzikir. Anda boleh zikir dengan baca Quran bukan niat membaca. Kalau anda baca Fatihah pun dalam keadaan uzur boleh ke tak boleh? Boleh niat zikir. Yang tak boleh pegang Quran buka 1, 2, 3 tak boleh. Atau buka baca Quran gunakan apps dan sebagainya tak boleh. Tapi niat zikir boleh. Jadi pada buang masa baik buat begitu, ya. Okey. Kecuali tak bolehlah pergi kawasan nak Baitullah, nak lalu-lalu nak tengok-tengok tak boleh. Ya. Okey. Kemudian jadi makna di sini anda boleh sa'i kenapa dan di antara kenapa sa'i tak perlu tu? Oh kalau sa'i perlu tu Allah Pak Haji. Satu Safa pergi Marwah naik bukit turun bukit pacik. Dia keluar. Pak Haji keluar ambil wudu. Lepas tu ambil wudu masuk balik naik lagi bukit turun bukit dia keluar lagi Pak Haji. Naik bukit turun bukit bukan senang ya. Naik bukit turun bukit Masya Allah. Jadi kalau nak jaga wudu nak jaga aurat menjadi beban. Makanya agama Islam ni Masya Allah awam ni senang je. Dia keliling saja. Tapi sa'i naik bukit turun bukit susah. Tak kena jaga tu semua. Maka dia tak perlukan syarat untuk Wallahualam. Baik. Jadi kita terus pergi kepada bab tahallul. Jadi alhamdulillah dah habis tawaf, dah habis sa'i. Alhamdulillah, nak buat apa sekarang? Nak buat apa sekarang? Nak buat tahallul. Ihram mengharamkan apa yang tadi tak boleh buat, tak boleh dah pakai ihram jamaah lelaki tak boleh pakai kasut, tak boleh pakai baju, tak boleh pakai songkok dan sebagainya. Tak boleh wangi-wangi, tapi nak wangikan semua, nak bolehkan semua tu dengan tahallul. Tahallul artinya menghalalkan apa yang diharamkan tadi dengan bergunting atau bercukur. Berjamaah lelaki dibolehkan bergunting ataupun bercukur. Jamaah wanita hanya dibolehkan bergunting sahaja. Ya. Ada jamaah wanita yang nak bercukur. Ni baik tanya sekarang ni kalau dia tiba kat sana dia nak bercukur pula, dia nak bercukur. Dia nak bercukur apa hal dia nak bercukur? Marah sangat agaknya dia Saya jumpa jamaah musim haji, ya. Musim haji. Wah, saya pun tak tahu jawab tu saya masih lagi jelah. Dengan utang-utang yang lama dia bilang, apa ni lelaki pakai ihram macam ni, saya nak pakai ihram macam ni boleh tak? Saya pun waktu tu di awal-awal lagi kenapa nanti saya tanya Ustaz saya almarhum Ustaz saya Ustaz Afri. Macam mana Ustaz ni jemaah ni? Okey, habis saya cakap tak boleh kak, ini pakai gini. Dia bilang dia nak pakai juga. Okey.
Kalau kata kalau nggak pakai, tapi kalau ada orang tengok anda, tengok jangan marah. Pasal pelik kan? Ni kat Arafah ni. Dia pakai juga. Tapi nasib baik dia buat butterfly baju dia. Kain ihram tu dia pakai tapi dia buat butterfly. Lepas tu dia jumpa saya. Apa ni? Orang tengok-tengok dia. Saya kata, kak dah buat sesuatu yang pelik. Maka tak pelik lah kalau orang tengok. Betul? Kita dah pelik. Awak buat. Jadi orang tengok pelik lah. Jadi sebenarnya kita perginya dah nak bertakwa. Kita jangan create something yang ialah itu urusan Allah SWT. Kenapa lelaki pakai yang begitu, kenapa perempuan pakai yang begini. Kemudian kenapa lelaki dihukum boleh cukur atau botak, kenapa wanita tak boleh. Kerana ada hukum-hukum kita kena ikut ya. Hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah ni kadang-kadang ada yang logik, ada yang tak logik. Tapi itu perintah Allah ya. Dalam 10 makanan halal, satu yang diharamkan, ikutlah ya. Dalam banyak minuman boleh minum, satu diharapkan, itu Allah nak uji kita. Tapi tak payah nak tanya sebab-sebabnya. Kita nak cari sebab-sebabnya. Apa tak itu. Apalah bagian saintis dia nak cek-cek lah. Itu urusan dia. Ya? Tapi kalau dah kata tak boleh, tak boleh, tak boleh lah. Kerana kita ada sesuatu hukum yang perlu kita jaga. Jadi dia nak juga. Lepas tu makanya dia jadi, orang semua tengok lah. Lepas tu dia nak botak juga. Saya kata akak tak boleh ajar botak. So, hukum wanita haram bercukur. Ya. Haram jamaah wanita bercukur. Tapi dia nak juga. Nasib baik dia cukur. Dia kata dia dah cukur. Tapi saya tak nampak. Alhamdulillah pasal pakai selendang. Selamat. Itu maknanya buat sesuatu di tanah suci yang bukan pada hukum asalnya. Waliyahzubillah. Kita nak cari rida Allah. Kalau kita nak marah seseorang pun, nak dendam pun, janganlah kita buat begitu. Kerana itu urusan Allah SWT. Dia kita buat apa ni semua. Rambut yang paling pendek kita gunting adalah 1 inci. 1 inci paling pendek. Dan paling sedikit 3 helai. 3 helai. Jadi bila buat gunting-gunting ni, nanti awak kalau kata ustaz boleh tolong saya boleh. Tapi jangan ustaz 3 helai je. Janganlah. Lebih-lebih hukumnya lebih baik, banyak lebih bagus. Okey. Kalau yang pertama kali pergi umrah, saya nasihatkan lebih baik bercukur. Taklah yang pertama kali lah ya. Mungkin yang 2-3 kali tak bercukur, tak apalah. Dia rasa nak gunting mana-mana bahagian lah. Boleh. Jamaah wanita bila dia bergunting, dia kena gunting dielakkan daripada dilihat oleh jamaah lelaki. Biasa kita akan suruh jamaah wanita one corner lah. Meramai pergi one corner, situ ada one corner tong sampah ke. Ikut hukum asal rambut dan kuku pun aurat, tapi sebaik tanam. Tapi tak ada tempat tanam, anda buang saja tempat yang disediakan. Okey, jamaah lelaki kalau nak botak jangan gunting sikit dulu. Kalau gunting sikit dah buku. Jadi kalau kata ustaz saya nak botak, okey ikut saya pergi meramai kedai gunting rambut. Ustaz saya tak nak botak, saya nak gunting, okey kita guntingkan. Ambil yang mana, kanan, kiri, depan, belakang. Kanan dulu, kiri, depan, belakang. Okey. Kemudian bagi yang dah botak, second umrah tak ada rambut dan ada apa, ambil pisau cukur atau gunting, lalukan di kepala. Syarat tak boleh dah habis saja. Tak dah habis, alhamdulillah. Habis tak buat apa. Tak ada apa nak gunting, Ustaz. All clear dia bilang. Tak boleh, kena ambil gunting atau pisau cukur, lalukan saja. Kena ada praktikal. Ya, okey. Gunting rambut-rambut yang berada di kepala sajalah. Yang di kepala saja. Ada tak telinga ni, telinga atau saya dekat telinga je boleh tak boleh. Yang di kepala saja ya. Bila dah habis bercukur, terus kita buat apa? Bukan Allah Ta'ala kita takut tapi bukan tak boleh. Itu raya pun hati sedih kita dah habis tu dia tak kira raya. Tak, kita dah habis kita dah sebut Allah tak kira Allah. Makanya gugurlah segala pantang larang ihram anda. Dan komplit umrahnya. Anda boleh balik mandi lah, apa semua pakai baju biasa. Dan hidup di Mekah, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ibadah kat sana. Kemudian seterusnya, kalau ada umrah lagi, boleh buat umrah lagi. Nak macam mana? Siapkan keihram, kita bawa anda pergi miqat.
Bagi orang Mekah atau orang dah ada dalam Mekah ni, nikahnya di dekat-dekat kawasan Mekah, sama ada Tan'im, Hudaibiyah atau Ja'rana. Ya, bagi orang nak start, kalau saya tak buat umrah lagi, boleh ikut saja dan ziarah dan sebagainya. Kalau saya nak buat umrah lagi, boleh. Kalau saya nak buat badan umrah, boleh. Umrah ni tidak ada masa had. Every day boleh buat. Satu hari ada orang buat sampai 3 kali umrah pun ada. Habis umrah, dia rest sekejap, dia keluar lagi, dia buat lagi, masuk lagi, dia buat umrah lagi. Dah habis umrah, dia rest lagi, dia pulang di tanah halal lagi, dia jatuhkannya, dia masuk lagi. Ini dia suka nak buat umrah. Dia dah tulis nama-nama, ni saya nak buat arwah bapak saya, arwah mak saya, arwah kakak saya. Boleh dibuatkan. Tapi ada juga, tak, saya buat sekali je lah. Kenapa? Kata Nabi sunat sekali je, tak apa. Nabi sunat buat sekali, kalau Nabi buat sekali kau nak buat. Orang kita gitu, ya. Bila tarawihnya, bila buat tarawih je, tiap-tiap tahun. Ya, tiap tahun saya pun pelik. Aku nak buat 21 lah, aku nak buat 8 lah. Dia tak tahun, ambil 8 pula. Nanti buat 8 ni bila. Ya, jadi ini semua terpadat saya. Dia tidak kira dengan telurnya, dia kena satu licin ni pun panjang rambut, bukan dipangkat. Daripada bawah. Jadi dia ikut ujung rambut lah. Kalau ambil dari pangkat, ada cerita lain lah. Ikut panjangnya rambut, tapi penampaknya terperinci. Tapi kalau bagi saya, ambil sebanyak-banyak mungkin, kerana dia akan menjadi salah satu daripada cahaya yang akan menerangi kita nanti di akhirat. Ada kelebihan, dan Allah akan gantikan setiap satu nilai yang gugur daripada anda itu akan digantikan dengan hasanah, satu kebaikan. Kalau banyaknya rambut tersebut, banyaklah. Seperti mana kita beli kambing, bulu bukan hanya dagingnya, kukunya, bulunya juga akan dikira oleh Allah SWT. Jadi sebaiknya buat apa yang disuruh. Baik, alhamdulillah. Dan kelima, tertib. Ya, lakukan semua dengan kerjaan tersebut tertib. Jadi alhamdulillah, saya rasa sudah kabur. Mungkin ada soalan lain, insyaAllah. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan buat taklimat untuk para jamaah yang akan berangkat khusus pasal bulan 1 awal, ya. Jadi kita akan buat untuk November, Disember, baca saja. Januari punya taklimat kita akan buat separate. Jadi tak terlalu awal sangat lah. Ya, nanti awal sangat mungkin jamaah ini. Jadi saya akan buat untuk minggu depan jamaah yang akan berangkat pada November, Disember saja, insyaAllah. Nanti bila saya balik untuk Januari punya, kita akan buat saya beri taklimat untuk Januari dan Februari berjamaah kita. Ya. Boleh? Okay, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, kita tutup. Mungkin apa ni ada soalan-soalan. Dan sama-sama kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau tu cuma nanti kadang-kadang ini saya sebenarnya ada kerjasama dengan masjid di Semarang. Jadi mungkin kalau jamaah rasa nak infak, dia boleh infak lah. Apa yang patutlah tak tabung tu, insyaAllah. Alhamdulillah, masjid sudah hampir sudah lebih kurang 50% lah selesai, insyaAllah. Baik. Masa ni kau kata juga. Tak pernah langsung. Mana? Bos saya dah nampak. Oh,